Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebagai pengenalan, asas penstrukturan sebuah akta atau peraturan merupakan tunjang utama dalam membina sesuatu dasar organisasi. Aplikasi dan peranti elektronik merupakan keperluan asas bagi masyarakat zaman sekarang, di mana penggunaannya telah pun meluas dari semua sudut, seperti aspek perdagangan, kesihatan dan kewangan. Oleh itu, kumpulan kami akan membincangkan dan mengupas dengan lebih khusus tentang isu yang berkaitan had perlindungan privasi dalam konteks perundangan yang terdapat di Malaysia. Merujuk kepada teknologi yang berkaitan dengan perisian, aplikasi ataupun peranti elektronik secara umumnya, kebanyakan pengguna, sama ada pengguna baru atau sedia ada, mengabaikan kepentingan dalam memahami polisi atau terma syarat yang ditetapkan. Tanpa tidak disedari, terdapat beberapa frasa yang terkandung di dalam polisi atau terma syarat berkenaan boleh dimanipulasikan oleh pemilik atau pembangun teknologi. Sebagai contoh, bagi tujuan penyelidikan dan pembangunan, pelbagai bentuk data atau maklumat mengenai pengguna yang telah bersetuju dengan polisi atau terma syaratnya akan disalurkan atas alasan penambahbaikan pada masa hadapan. Sekiranya kesedaran atau pemahaman yang kurang terhadap pentingnya perlindungan privasi, data atau maklumat peribadi pengguna tersebut boleh dimanipulasi secara bebas sekaligus tidak langsung memberi ruang kepada jenayah cyber untuk berlaku. Justru itu, kerajaan Malaysia harus memastikan keselamatan serta hak terhadap perlindungan privasi terjaga melalui sistem perundangan yang kondusif seperti pemakaian Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Perdagangan Elektronik 2006, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan Akta Perlindungan Pengguna 1999 dalam kurungan pindaan 2010. Terdapat beberapa faktor penyebab yang menjadikan had perlindungan privasi sebagai satu isu kritikal dalam penggunaan aplikasi atau peranti elektronik yang meluas pada masa kini. Tanpa adanya had atau kawalan perlindungan privasi, pengguna tidak menyedari akan wujudnya pencabulan hak asasi manusia secara tidak langsung. Sebagai contoh, data dan maklumat peribadi pengguna aplikasi kesihatan boleh terdedah untuk semakan umum tanpa ada unsur tapisan privasi. Oleh yang demikian, pertukaran maklumat yang mungkin akan menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan perlindungan data. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 membolehkan setiap aktiviti pengumpulan atau merekod data-data serta maklumat berkaitan peribadi pengguna dikawal dan dihadkan berdasarkan kebenaran yang dipersetujui oleh pengguna itu sendiri. Kedua, kawalan perlindungan privasi harus dititik beratkan supaya aktiviti jenayah cyber mampu dibendung. Data-data dan maklumat berkenaan disalurkan kepada pihak penyedia perkhidmatan melalui terma syarat yang telah dipersetujui semasa penggunaan kali pertama perisian tersebut. Tanpa adanya keselamatan privasi yang cukup, maklumat tersebut boleh digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab sebagai bahan jenayah cyber seperti ugutan atas talian ataupun pemalsuan identiti. Akta Jenayah Komputer 1997 dan Akta Pemerdagangan Elektronik 2006 digunapakai dalam memastikan jenayah cyber dapat dipantau dan sekaligus ditumpaskan. Faktor yang ketiga pula, penyebab isu ini penting adalah untuk mengekalkan data dan maklumat peribadi bebas disalahguna tanpa perlu persetujuan atau persefahaman pihak yang terlibat. Sebagai contoh, apabila polisi dan terma syarat sesuatu aplikasi atau peranti elektronik dipersetujui tanpa adanya kesedaran terhadap pelindungan privasi, pengguna berkenaan tidak mempunyai sebarang kawalan atas bagaimana dan ke mana data serta maklumat itu digunakan. Pihak pemaju aplikasi atau peranti itu boleh sama ada menjual, mengguna atau menyebarkan maklumat peribadi tersebut bagi tujuan keuntungan atau yang lebih buruk lagi, bagi tujuan jenayah.
Akta Perlindungan Pengguna 1999 Pindaan 2010 membolehkan hak-hak pengguna dilindungi agar tidak menyebabkan kerugian ditanggung oleh pengguna apabila data pribadinya dicuri untuk tujuan pemalsuan dan pemindahan wang secara atas talian tanpa kebenaran. Pandangan dan cadangan penguatkuasaan untuk memastikan hak perlindungan privasi terjamin. Penggunaan aplikasi dan peranti elektronik haruslah dipantau dan perundangan semasa berkaitan keselamatan pengguna sentiasa dikemas kini. Oleh yang demikian, sebelum membuat penambahbaikan, perundangan dan pelaksanaan undang-undang dan peraturan berkaitan dasar polisi dan termasyarat haruslah difahami terlebih dahulu. Melalui penguatkuasaan undang-undang komunikasi berkaitan di Malaysia, apa-apa bentuk polisi dan termasyarat haruslah jelas dan mudah difahami. Ini membolehkan pengguna aplikasi atau peranti elektronik tersebut faham dan mengetahui risiko yang ditanggung. Seterusnya, dasar polisi dan termasyarat hendaklah ringkas, tepat dan padat. Selain daripada itu, dasar polisi dan termasyarat juga haruslah selari dan mempunyai satu standard yang ditetapkan melalui perundangan berkaitan. Undang-undang dan peraturan berkaitan hendaklah menekankan satu standard atau klausa polisi dan termasyarat yang munasabah. Secara amnya, pengguna diminta untuk bersetuju ke atas polisi dan termasyarat penggunaan aplikasi dan peranti elektronik hanya pada masa kali pertama aplikasi tersebut digunakan. Ini menyebabkan pengguna tidak mempunyai cara lain untuk menilai semula keputusan dalam membenarkan sesuatu aplikasi untuk menghadkan akses ke atas data atau maklumat pribadi mereka setelah mereka setuju. Sebagai contoh, aplikasi yang berkaitan dengan kewangan seperti CIMB Click adalah penting untuk memastikan tahap yang tinggi dalam memastikan keselamatan data dan maklumat pribadi dilindungi agar wang simpanan pelanggannya tidak dikompromi. Sebagai kesimpulannya, pelindungan privasi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi digital dan juga kemajuan teknologi di semua negara. Oleh itu, dalam menentukan dan mengawal pelindungan privasi pengguna dalam penggunaan aplikasi atau peranti elektronik, sistem perundangan amat penting untuk memastikan setiap dasar polisi dan termasyarat tidak melanggar atau melangkau had keselamatan pengguna serta melindungi hak-hak privasi daripada disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Terima kasih.